السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita. Ini Jumaat terakhir bulan Rabiul Awal. Waktu zuhur pun masuk awal. Begitulah Allah Taala susun kehidupan kita. Ada masa zuhur 12.59 zuhur tak? Ada masa sampai 1.30 zuhur. Zuhur awal ni penceramah macam saya ni tercungap-cungap sikit lah, kan, mengejar masa. Tapi itulah Allah nak mengatur kehidupan supaya kita ni tak berada dalam comfort zone senantiasa. Kalau waktu zuhur tu 1.30 tiap-tiap waktu, saya rasanya pakat-pakat lepak kat luar dulu, makan cendol kat luar tu lah. Dia tahu dah 1.30 relax. Tapi Allah Subhanahu wa taala atur alam ini sebegini. Mungkin tahun 2029 ataupun 2030, satu tahun Masihi itu ada 2 Ramadan. 2030 tak silap saya 2 kali Syawal. Begitulah Allah Subhanahu wa taala atur alam ini, atur kehidupan ini. Untuk apa? Untuk kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bulan Rabiul Awal, orang akan berbicara tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa semua masjid, semua surau, pelbagai institusi sebut tentang peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini saya nak bawa satu lagi peristiwa yang juga berlaku pada Isnin 12 Rabiul Awal, tapi berlaku pada tahun ke-11 Hijrah. Yang mana Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ini merupakan subuh terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan umat. Dan dikatakan pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ni dah 5 hari lebih kurang Nabi tak jadi imam solat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula sakit pada hujung bulan Safar. Pada hujung bulan Safar, di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai Allah Subhanahu wa taala uji dengan sakit. Maka kita yang diuji dengan sakit ni sepatutnya kita menyedari, kalaulah kekasih Allah pun diuji dengan sakit, apatah lagi kita. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kesakitan yang aku tanggung double daripada kesakitan yang ditanggung oleh umat. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih dan sayangnya kepada kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula sakit kepala saja. Hari ini saya nak bercerita je lah, kan, kadar tazkirah sebelum Jumaat kita cerita je lah. Dan di kala itu, waktu Nabi mula-mula sakit tu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baru sahaja pulang daripada satu pengkebumian di Baqi'. Tuan-tuan sidang Jumaat yang biasa pergi ke Madinah tahu jarak Baqi' dengan Masjid Nabawi bukanlah satu jarak yang jauh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun selalu ziarah Baqi'. Kita agak-agak selalu pergi ziarah Bukit Kiara tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah baginda ziarah Baqi'. Kenapa? Sebab kematian ini merupakan satu tadkirah, satu peringatan. Sebab tu ada masa kan lepas isyak, daripada lepak Q Bistro ke, lepak Osin ke, jom kita pergi tengok lalu depan tepi kuburan Bukit Kiara tu, tengok manalah agak-agak spot aku nanti tak. Kenapa? Sebab itu juga merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ialah orang kita ni kalau ziarah kubur malam takut. Dia takut kubur, dia takut orang mati. Jangan takut kubur, jangan takut orang mati. Sebab orang mati tak boleh apa-apakan kita. Yang menyusahkan kita ni kebanyakan orang hidup.
Yang banyak menyusahkan kita, kacau hidup kita ni orang hidup je, orang mati insya-Allah tak kacau hidup kita. Maka dalam keadaan ini Nabi SAW kebiasaannya kalau Nabi pergi ke Baqi', baginda akan berdoa, baginda akan beristighfar kepada warga Baqi'. Ini keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi pada orang yang dimakamkan di Baqi'. Dan bila saja selesai Nabi SAW balik daripada Baqi' pada hari tersebut, Nabi SAW terus pergi ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Di kala itu Nabi SAW mulai rasa tak selesa, Nabi sakit kepala. Tapi lah, ni nak cerita sikitlah tentang perangai orang perempuan tak. Nabi dah tunjukkan ketidakselesaan baginda sakit kepala kan. Belum lagi baginda nak sebut, Aisyah sebut dulu, aduh sakit kepala. Kita kan tahu Aisyah seorang isteri yang manja. Nabi ketika itu umur 63 tahun, Aisyah umurnya 18 tahun dalam riwayat Bukhari. Maknanya jauh beza. So agak-agak berani ambil 63, 18. Mana tu? Kan? So dalam keadaan itu, Aisyah mula-mula dulu mengadu, aduh sakitnya kepala aku. Dan kita tahu Aisyah ini merupakan isteri kesayangan Nabi SAW. Bukan kerana Nabi sayang Aisyah kerana umurnya, tidak. Sebab semua orang beranggapan Nabi SAW lebihkan Aisyah kerana faktor usia. Tak. Aisyah itu dikasihi oleh Nabi atas perintah Allah, sebab Aisyah akan khidmat kepada agama lama lepas itu. Aisyah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdikan, dan Aisyah lah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. So-called personal matter Nabi, siapa yang tahu melainkan isteri Nabi. Sebab tu kalau kita lihat hadis-hadis yang berkaitan personal matter Nabi, macam mana Nabi di rumah, sahabat-sahabat tak stay dengan Nabi sampai 24 hours, 24/7. Yang stay dengan Nabi waktu dalam keadaan personal life Nabi ialah ummahatul mukminin. Maka sebab itu di kalangan 9 orang isteri Nabi SAW, setiap daripada mereka dapat giliran satu malam seorang, kecuali Aisyah dapat 2 giliran. Sebab apa? Ummu Salamah bagi giliran dia pada Aisyah. Bukan Aisyah ni tak ada isteri yang lain bagi, sebab Ummu Salamah pada ketika itu agak lanjut usia, dia kata tak apalah bagi pada Aisyah. Yang penting aku pada waktu itu telah pun menjadi isteri Nabi SAW. Maka dalam keadaan ini, bila Nabi sedar ummul mukminin Aisyah sebut dia pun sakit kepala, Nabi SAW gurau dengan Aisyah. Dia kata tak apalah wahai Aisyah, kalau awak mati saya hidup lagi. Nabi gurau dengan Aisyah. Maka kalau saya hidup lagi, atau kita kata abang hidup lagi, abang doakanlah untuk awak. Apa risau? Nabi doakan. Tuan-tuan, siapa tak nak kita ni nanti mati agak-agak, siapa nak doakan? Saya lah secara peribadi kan, abang saya meninggal dulu pada saya, dan mak saya masih hidup waktu abang saya meninggal 2020. Saya rasa abang saya beruntung sebab hari-hari mak saya doakan sampai sekarang. Tapi saya ni takdirlah Allah Ta'ala kata jemput mak saya dulu, siapa pula nak doakan saya? Maka begitulah Aisyah, Nabi sebut pada Aisyah, kalau awak mati sekalipun saya akan doakan keampunan untuk awak. Saya yang akan uruskan jenazah awak, saya akan mandikan awak, saya kafankan awak, saya salatkan, saya kebumikan awak. Hadis ni ada dalam riwayat Ahmad. Nabi dalam keadaan sakit, tengok Nabi bergurau. Aisyah dengar lagi, Aisyah marah. Dia kata aduh, makin sakit dengar. Orang perempuan, dia kata memang awak suka dah saya sakit. Kan bila saya sakit, saya mati, awak bolehlah sama-sama dengan orang lain. Orang perempuan dia punya jealousnya lebih. Maka Nabi SAW senyum, faham seorang isteri muda cemburunya lebih. Maka Nabi pun sebut pada ketika itu, sebenarnya aku pun sakit juga. Tuan-tuan tengok, dalam keadaan Nabi sakit, Nabi sempat bergurau. Kita ni sakit gigi habis satu rumah kena marah. Sakit gigi geraham kan, gigi geraham bongsu tumbuh kan. Baru-baru ni saya tanya seorang doktor buat ceramah pergigian. Saya kata geraham bongsu ni berapa dia punya tempoh masa? Dia kata tempoh masa keluar pada umur 18 sampai mati.
Sebab tu kalau tiba-tiba sakit gigi geraham bongsu keluar tu, don't worry, it's normal dia kata. So bayangkan kita sakit gigi, saya rasa satu rumah kena marah tak kalau sedang sakit bising ke dan sebagainya. Tetapi Nabi SAW dalam keadaan baginda sendiri sakit, diperli pula oleh isterinya, baginda tetap bersabar. Maka dalam keadaan itu sakit Nabi ni bukan sakit biasa-biasa, demam. Sakit Nabi ni sebagaimana saya sebut double daripada apa yang kita tanggung. Kalau kita migraine, contohnya kesakitan migraine kita tu tak sama dengan kesakitan yang dialami oleh Nabi SAW. Dan dalam keadaan itu, begitulah takdir Allah kepada seorang yang Allah Ta'ala letakkan sebagai kekasih Allah. Makin Allah Ta'ala kasih, makin Allah Ta'ala uji. Sebab tu kita biasa baca dalam suratul Mulk tiap-tiap malam, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala jadikan kehidupan, kematian ini semata-mata nak uji kita siapa yang paling baik amalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan ini Nabi pun sambung dialog Nabi kata tak apalah, sekarang aku nak hantar orang pergi bagi tahu Abu Bakar, untuk Abu Bakar ni jadi imam solat. Nabi kata biarlah orang lain nak kata apa, nak buat apa, Nabi kata aku nak tegaskan bahawasanya Allah Ta'ala enggan dan semua orang beriman tolak, nak menyebutkan kadang sebab ada isu tentang Abu Bakar di imam sebenarnya. Biasalah orang Arab pada ketika itu dia semangat kekabilahan dia kuat. Maka dalam keadaan ini orang Arab pada ketika itu ada suatu budaya, iaitu budaya pewarisan. Kebiasaannya kepimpinan ini berdasarkan pewarisan. Maka masjid tu masjid Nabi SAW. Kita tahu namanya Masjid Nabawi. So suppose yang jadi pengganti Nabi misalnya keturunan Nabi SAW, sama ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib ataupun Ali bin Abi Talib. Dan dalam keadaan ini juga Abu Bakar Siddiq ada isu sikit. Kenapa? Abu Bakar Siddiq ni suara dia tak kuat. Suara tak kuat. Zaman dulu tuan-tuan boleh bayang, mungkin mikrofon tak ada, berharapkan dengan suara natural saja. Ada orang mungkin Allah Ta'ala kurniakan suara kuat. Dan yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq ni dia mudah sebab. Dia kalau rasa dia mudah touching. Bila baca sesuatu ayat Al-Quran, Abu Bakar As-Siddiq cepat menangis. Kita ni menangis bila agak-agak last kali. Kita last menangis tu bila? Waktu tengok cerita Hindustan ke tengok drama pukul 7 petang? Abu Bakar As-Siddiq setiap kali baca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan azab Allah, berkaitan dengan dosa, maka di situ Abu Bakar akan rasa lemah. Dan dalam keadaan ini bila Abu Bakar menangis, lagilah suara dia tak dengar, maka orang akan petikaikan. Maka dalam keadaan ini Nabi SAW tetap bertegas bahawasanya ia akan ganti baginda dalam urusan salat ialah Abu Bakar As-Siddiq sahaja, bukan orang lain. Ujian untuk para sahabat Nabi SAW pada ketika itu terima arahan Nabi. Sebab kadang-kadang kita ni diuji untuk ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasul. Benar, ada perkara-perkara yang mungkin Allah Ta'ala suruh, yang Nabi suruh, kadang-kadang kita rasa tak selesa nak buat. Tapi di situ ujian keimanan. Adakah kita sanggup utamakan Allah dan utamakan Nabi berbanding dengan kehendak kita? Tentu kalau kehendak kita hari ni rasa-rasanya nak pergi makan dulu kot. Jumaat kan, dalam keadaan keluar pejabat 12.30 gitu gini, tapi ada orang yang mungkin sanggup datang kerana Allah dulu. Ujiannya di situ, mungkin makan sekejap, alas perut, masuk masjid sebab nak mengejar pahala, sesuatu yang tak ada galang gantinya berbanding dengan apa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Tuan-tuan, dalam keadaan ini, bila mana dalam akhir bulan Safar itu kesihatan Nabi makin merosot, sehari demi sehari makin merosot. Demam Nabi itu kadang-kadang sampai membawa kepada Nabi pengsan. Ada sahabat-sahabat yang bila pegang sahaja dahi Nabi SAW, mereka angkat tangan terus sebab panasnya terasa pada dahi Nabi SAW. Dan tuan-tuan, pada tahun 11 Hijrah tersebut, umur Nabi ketika itu telah pun mencapai 63 tahun.
63 tahun. 23 tahun Nabi SAW serahkan batang tubuh Nabi ni untuk agama. Kita cuba tanya, batang tubuh kita ni kita bagi apa untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Kita datang masjid sebagai contoh kan, tengok sampah lah, saya buat contoh sampah kan. Kita pun ambil gambar mana AJK masjid, mana petugas masjid, sampah tak terurus. Apa kata kita ambil sampah tu sendiri, kita pegang, kita buang dalam tong sampah, kita basuh tangan kita masuk masjid? Kita hari ni lebih suka begitu. Nampak tarik cicak atas kapet masjid ini, mesti noja tak buat kerja, tak vacuum masjid betul-betul nak Jumaat hari ni, tuan-tuan. Kenapa kita tak infak diri kita? Nabi SAW 23 tahun. Dan pada umur Nabi SAW 63 tahun, baginda masih gagahkan diri tunggang unta, hayun senjata pada perang Tabuk. 61 tahun. Saya ni kira muda lagi lah, baru 43 kan. Kalau 43 tahun, semayang tarawih 23 pun tak larat. Yang umur 70 boleh steady je. Malu patutnya saya. Betul lah, kita ada soal pandangan. Soalnya, adakah kita sanggup bagi yang terbaik untuk fizikal kita kepada Allah? Tengok Nabi SAW, umur 61, masih gagah hayun senjata. Ini nak buat gotong royong masjid sikit pun, baru nak cadang terus pegang pinggang, tak larat. Tengok bagaimana Nabi SAW dalam keadaan pada akhir-akhir hayat Nabi SAW, Nabi sampai ke peringkat nak bergerak pun dipapah oleh para sahabat. Dan sejak pada hari itu makin jarang Nabi imamkan salat di masjid. Dan pada hari 12 Rabiul Awal itu merupakan 5 hari berturut-turut Nabi tak jadi imam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 5 hari berturut-turut pimpin salat, dan dalam keadaan baginda hanya terlantar di rumah baginda sahaja. Cuma pada waktu subuh 12 Rabiul Awal itu ada surprise. Tiba-tiba Nabi bangkit. Tiba-tiba Nabi SAW bangkit. Nabi menapak sendiri keluar daripada rumah. Nabi SAW pergi ke pintu rumah Aisyah, yang mana pintu rumah Aisyah ni kalau Nabi selak langsir dia setentang dengan saf paling hadapan tempat Nabi jadi imam dan juga mimbar. Itu kedudukan rumah Sayyidatina Aisyah. Kalau di sebelah kiri dia merupakan rumah Sayyidina Hafsah. Kemudian di tepinya rumah Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Fatimah. Belakang tu juga ada rumah-rumah lain, rumah isteri Nabi semua dekat. So pagi tu, bayangkan dalam keadaan 5 hari sebelum Nabi SAW terlantar. Tiba-tiba pada Isnin 12 Rabiul Awal subuh tu Nabi SAW bangun. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq imamkan salat. Dan ada sahabat-sahabat yang pada ketika itu ternampak baginda Nabi SAW. Ada yang over excited sampai nak batalkan salat nak jumpa Nabi. Tuan-tuan boleh bayangkan kerinduan para sahabat untuk bertemu dengan Nabi, walaupun ketika itu baginda Nabi SAW still alive, being with them. Kita hari ini paling dekat pun kita boleh pergi as a human being, zahirnya ialah kita ziarah makam Nabi lah. Itulah yang paling dekat, the closest yang kita boleh pergi. So tuan-tuan bayang, pada ketika itu walaupun mereka tahu baginda ada, kerinduan para sahabat sebegitu. Maka dalam keadaan ini Abu Bakar pada waktu itu perasan. Abu Bakar perasan Nabi SAW tengok, dan Abu Bakar berundur ke belakang untuk bagi peluang Nabi pimpin salat. Istilah ni nama istikhlaf. Dalam fiqh nama ada istikhlaf. Boleh ganti imam. Tak semestinya imam batal boleh ganti. Katakanlah imam suara serak, dah tak lepas, asyik batuk je, imam boleh ke belakang. Orang belakang kena ganti. Dia boleh berlaku dalam fiqh. Mungkin kita tak pernah tengok lah kan. Tapi sebenarnya dia boleh berlaku. Maka dalam keadaan ini Abu Bakar As-Siddiq, siapa je yang tak nak dengar suara Nabi SAW jadi imam? Orang yang diturunkan Al-Quran padanya, baca Quran. Dia tak sama dengan kita.
Kita ni dah lidah Melayu kan, saya lidah Perak kan, wadduha wal laili idza saja itu bunyi dah. Tapi dia tak sama tuan-tuan dengan Nabi yang diturunkan Al-Quran pada sahabat-sahabat nak dengar. Tapi ketika itu Nabi buat isyarat tangan, teruskan solat. Nabi SAW labuhkan semula tirai, Nabi kembali ke tempat pembaringan. Selesai sahaja solat. Kalau tak sempat habis cerita ni tak apa, balik baca buku. Sebab biasalah tazkirah dia kan boleh bagi panjang-panjang kan, dia pendek je. Tuan-tuan, selesai saja solat, Abu Bakar As-Siddiq minta masuk. Sebab pada ketika itu Nabi berada di rumah anak je, Sayyidatina Aisyah. So Nabi SAW pun minta masuk. Dan bagi Abu Bakar adalah orang yang pertama ziarah Nabi SAW. Dan Abu Bakar sebut kepada Aisyah, nampak gayanya Nabi SAW ni sembuh dan eloklah pula hari ni pada giliran awak. Sebab pada hari itu pada giliran Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia kata dia nak minta balik. Sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada 2 orang isteri. Dan pada ketika itu dia kata patutnya pagi itu giliran untuk dia berada di sebuah perkampungan yang dikatakan sebagai, dia kata dalam riwayat disebut, dia kata hari ini giliran anak perempuan Kharijah. Sebab waktu Abu Bakar sampai mula-mula ke Madinah, Abu Bakar menumpang di rumah Kharijah bin Zaid. Waktu tu Nabi SAW kita tahu menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Waktu Abu Bakar singgah ataupun menetap di rumah Kharijah bin Zaid, Kharijah bin Zaid tawarkan untuk Abu Bakar nikah dengan anak perempuan dia yang nama dia Habibah. So Abu Bakar Siddiq ada 2 orang isteri. Dan Abu Bakar Siddiq ada 2 rumah lah. Satu rumah dekat dengan Madinah, satu rumah jauh sikit. Macam kita letak rumah kat Taman Tun satu, janda baik satu kan, contoh. So weekend baliklah janda baik kan, kat sana. Ni contoh saya bawa. So dalam keadaan ini Abu Bakar pun balik pagi Isnin 12 Rabiul Awal. Dan selepas itu, selepas Abu Bakar As-Siddiq balik, kemudian datang pula orang lain jumpa dengan Nabi SAW. Yang pertama seorang anak muda, sangat muda. Dia sampai dengan menunggang kuda. Maka dalam keadaan Nabi sambut seorang yang nama dia Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid ni tuan-tuan, hitam je budak dia. Tapi Nabi SAW sayang dia macam cucu sendiri. Sebab Zaid bin Harithah ini merupakan anak angkat Nabi SAW. Sebab tu kita ni jangan pandang orang dasarkan kulit. Dah. La fadla li arabiyyin ala a'jamin. Nabi sebut tak ada kelebihan orang Arab, orang Ajam, orang kulit putih, orang kulit hitam illa bit taqwa. Melainkan dengan ketakwaan. So dalam keadaan ini Nabi SAW sebut, sebab Usamah bin Zaid ada ekspedisi pada ketika itu. Nabi meminta Usamah pergi teruskan sebab ada ekspedisi perang yang Usamah perlu lunaskan. Selepas sahaja Usamah bin Zaid masuk pula Ali bin Abi Talib dan juga Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ni pak saudara Nabi, the one and only pak saudara Nabi yang sempat bersama-sama dengan Nabi sampai akhir hayat Nabi lah, Abbas bin Abdul Muttalib. Beza umur Abbas bin Abdul Muttalib ni 2 tahun dengan Nabi. So Abbas bin Abdul Muttalib sini 2 tahun je pada Nabi SAW. Dan Abbas bin Abdul Muttalib ni Nabi SAW sayang dia macam sayang ayah sendiri. Sebab dah tak ada siapa-siapa. Pak saudara itulah yang diibaratkan, Nabi pernah sebut bahawasanya bapa saudara ni, Ammun, orang Arab sebut Ammi kan. Ammun ni bapa saudara sebelah ayah. Kalau khal maknanya bapa saudara sebelah mak. Itu istilah Arab lah, kita pak saudara belaka semua kan. So pak saudara belah ayah ni atau adik-beradik ayah kita ni, Nabi kata merupakan kembar kepada ayah. Dan Nabi pernah pesan kepada semua sahabat-sahabat supaya layan Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni macam layan ayah Nabi SAW sendiri. Kemudian Ali bin Abi Talib kita pun tahu siapa. Bila mereka pun tanya khabar, tengok Nabi macam sihat. Kemudian bila kedua-duanya keluar, sahabat-sahabat yang berkumpul di Masjid Nabawi tengok sebab nak masuk segan. They are outsiders, bagilah ahli keluarga yang masuk dulu.
Ini adab. Kadang-kadang kita ni betul kita kawan, tapi ada masa keluarga perlu diutamakan dulu dalam soal-soal sebegini. Maka dalam keadaan ini, bila orang ramai tengok, orang ramai meluru kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata, wahai Abul Hasan, ya Abul Hasan, istilah panggilan kepada Sayyidina Ali, ya Abul Hasan. Bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, alhamdulillah, baginda nampak sihat. Pada ketika itu Abbas ni orang tua lah, orang tua. Abbas ni tarik tangan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia ajak pergi ke satu tempat sikit. Dia kata, aku nak bagi tahu sesuatu lah. Dia kata apa? Aku ni boleh tahu mana-mana anak keturunan Bani Hashim yang dah sampai masanya. Dan tadi aku perhatikan ada tanda-tanda bahawasanya baginda Nabi SAW tak lama. Dia kadang-kadang ada orang yang Allah Ta'ala bagikan kepada mereka ni pengalaman hidup, tengok orang yang akhir hayat ni kebiasaannya macam mana. Dan kadang-kadang mungkin juga berlaku, tuan-tuan, orang yang sakit lama, kalau kita perhatikan sakit lama tiba-tiba sihat, lepas tu kebiasaan dia pun tak ada. Sayyidina Ali bin Abi Talib pun tergamam. Tergamam ni bukan sebab tak nak terima keadaan, terkejut, tersentak. Sebab tak boleh nak terima lagi bahawasanya Nabi SAW itu tak ada. Maka dalam keadaan ini, selepas beberapa ketika, waktu tu matahari makin meninggi, kira-kira waktu duha, yang tinggal Nabi SAW dan juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Baginda sandarkan tubuh badan baginda kepada Aisyah, letih barangkali sebab mungkin tuan-tuan boleh bayang, demam, sakit kepala, mungkin susah nak bernafas. Baginda bersandar pada Sayyidatina Aisyah. Tiba-tiba kepala baginda terletup belakang, dan Aisyah pun rapatkan kepala dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayangnya Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sebegitu. Dalam keadaan ini Nabi tak bersuara apa-apa, cuma keluar sikit air daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jatuh ke tengkuk Aisyah. Aisyah kata mungkin ikut Nabi pingsan lagi. Lalu perlahan-lahan Aisyah baringkan Nabi, diselimutkan, mata Nabi terpejam, wajah Nabi tenang. Dan pada ketika itulah Umar Al-Khattab datang. Tapi Umar Al-Khattab seolah-olah dapat gambaran Nabi SAW pingsan. Umar Al-Khattab tak sempat bertemu dengan Nabi pada akhir hayat Nabi. Kata Umar, Nabi ni teruk pingsan. Dan dalam keadaan itu Umar ni ralat sikit sebab tak dapat tatap Nabi dan juga bercakap dengan Nabi pada saat-saat akhir. Dan pada ketika itu di rumah Nabi ada seorang yang nama dia Mughirah. Mughirah kata, Umar, Nabi SAW dah tak ada. Umar, tuan-tuan, kita tahu Umar ni macam mana? Orang kata backing Umar. Garang. Umar naik angin. Sebab dia beranggapan Nabi SAW hanya pingsan. Umar kata mengarut fitnah. Siapa kata Nabi SAW ni wafat, aku penggal kepala dia. Betul, Umar tinggi pun hampir 7 kaki. Tinggi. Kena sepak dia Umar, saya rasa berpusing kepala kita 360 degrees kan. Tapi begitulah Umar, bukan tak terima, dia terlalu sayangkan Nabi SAW. Dan dalam keadaan ini rumah Nabi mulai dibanjiri oleh para ummahatul mukminin. Dan pada ketika itu Ummu Aiman, kita pun tahu Ummu Aiman siapa, dia kata tolong minta panggil Usamah bin Zaid untuk patah balik. Sebab Ummu Aiman berkahwin dengan Zaid bin Harithah. Ummu Aiman pengasuh Nabi kahwin dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Dan pada ketika itu tuan-tuan, masjid Nabi penuh. Dalam keadaan itu bahawasanya para sahabat dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang sangat-sangat kucak-kacir. Di kala itulah seorang sahabat bangun, yang nama dia Abdullah ibni Ummi Maktum. Abdullah ibni Ummi Maktum baca suatu ayat.
Dan kita kena ingat Isnin 12 Rabiul Awal, di sini tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Abdullah ibni Ummi Maktum sebut apa dia? Abdullah ibni Ummi Maktum baca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sanajzillahu asy-syakirin. Wa ma Muhammadun, dan tak ada, dan bukanlah Muhammad itu illa rasul, kecuali rasul qad khalat min qablihi rusul, yang mana sebelum baginda itu telah didahului oleh rasul-rasul yang lain. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum, andai kata Nabi itu wafat ataupun Nabi itu terbunuh dalam jihad, adakah kamu nak patah balik kepada agama asal kamu? Maka Allah Ta'ala sebut wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa-siapa yang berpatah balik pada agama asal jahiliyah mereka, Allah Ta'ala takkan rugi apa-apa pun. Tapi Allah Ta'ala kata wasanazillahu syakirin. Allah Ta'ala hanya akan bagi ganjaran kepada orang-orang yang syukur. Umar waktu tu tak dengar ayat tersebut sebab dia duduk depan. Abdullah bin Maktum ni orang buta, dia duduk kat belakang, dia baca ayat. Ada sebahagian sahabat dengar tapi nak tegur Umar tak berani, takut. Last sekali mereka buat apa? Last sekali mereka minta, ada seorang sahabat namanya Salim bin Ubaid cari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq jauh kan, cari, panggil, saya ringkaskan cerita. Abu Bakar masuk ke rumah Nabi SAW. Abu Bakar tengok Nabi, Abu Bakar menangis, Abu Bakar selak, Abu Bakar kucuk wajah Nabi SAW. Abu Bakar kata, ya Nabiyah, wahai Nabiku, ya Safiyah, wahai kekasih tulusku, ya Khalilah, wahai sahabat intimaku. Abu Bakar pun berdiri dekat tepi mimbar. Abu Bakar tak tergamak nak naik mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pada ketika itu Abu Bakar baca satu ayat, dan Abu Bakar mulakan dengan ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya Abu Bakar baca innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati sebagaimana orang lain juga akan mati. Dalam keadaan itu tak kala mana Abu Bakar baca balik ayat yang dibacakan oleh Abdullah ibni Ummi Maktum, dikala itulah baru semua orang macam terpegun. Mula-mula Umar berdiri, Abu Bakar suruh duduk. Umar tak nak, Abu Bakar suruh duduk. Terduduk Umar. Abu Bakar ni dia orang lembut tapi dia ada ketegasan. Umar yang garang tengok pun duduk terus. Dan Abu Bakar sebut satu-satu benda, apa dia? Siapa-siapa yang sembah Muhammad, ketahuilah bahawasanya Muhammad telah mati, dan siapa-siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala fa innahu hayyun la yamut. Allah Ta'ala itu senantiasa maha hidup dan takkan pernah mati. Tuan-tuan, Nabi, batang tubuh Nabi tak ada dengan kita hari ini dah. Walaupun Nabi itu hidup dalam kuburnya, diceritakan oleh para ulama, tetapi apa yang tinggal untuk kita? Baginda tinggalkan kepada kita ajarannya. Sambutan Maulidur Rasul bukan setakat kita ingat, tapi sambutan Maulidur Rasul itu biarlah dalam keadaan kita amal. Sebab love is a verb. Kan? Cinta itu merupakan kata kerja. Kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar kita laksanakan dan buktikan kecintaan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita amalkan setiap yang baginda minta. Dan kita berdoa satu hari nanti moga-moga Allah Taala himpunkan kita bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang kita nak melainkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Jumaat yang mulia ni kita banyakkanlah selawat ke atas baginda. Moga-moga dengan syafaat yang baginda bagi kepada kita, kita termasuk dalam kalangan yang dapat pengampunan Allah, dalam masuk syurga bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada masa bacalah kisah-kisah berkaitan dengan Nabi ini. Moga-moga ada manfaat untuk kita. Saya tamatkan di sini. Ya Allah Subhanahu wa taala, dan kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan kafaratul masjid Rasulullah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. صدق الله العظيم.